Dia kata apa? Innal hamdalillah nahmaduhu, segala puji bagi Allah, kita memujinya. Innal hamdalillah, maksudnya segala puji bagi Allah, sesungguhnya puji bagi Allah. Nahmaduhu, nahmadu memang kita puji dekatnya. Nahmaduhu maksudnya kita tambah nun dia, maksudnya nahmaduhu. Nampak tu? Mesti nampak apa nak baca apa kena tahu cara dia. Lepas tu kadang-kadang apa nama, kita bila nak atas mimbar khutbah kita kata innal hamdalillah, dia tak perhati. Kena sebut alhamdulillah. Alhamdulillah dulu dia kata. Inna ni apa? Tengok. Pada faham tu? Nabi mula macam ni. Bila Nabi SAW nak start khutbah dia, nak bagi ucapan dia, nak ajak dekat orang, nak apa cakap pun, memang Nabi mula mukadimah dia innal hamdalillah. Nampak tak? Kan? Lepas tu kalau kita tengok, kita beli buku-buku macam ni, automatik kita tadi buku membawa kita pada sunnah. Dia start dengan satu macam yang kalang kabut, ada biru. Haru biru confirm dalam ada faham? Boleh sebab tu dia kata apa? Innal hamdalillah, sesungguhnya kita memuji kepada Allah Ta'ala. Nahmadu, memang kita kena puji dekat Allah Ta'ala. Sesungguhnya memang kita kena puji, dan segala puji bagi Allah. Memang pun kita kena puji bagi Allah. Nampak tak? Innal hamdalillah nahmaduhu, segala-galanya kita puji kepada Allah. Nah, memang pun kita kena puji. Itu maksudnya, nampak tak? Nahmaduhu wa nasta'inuhu. Nasta'in wa nasta'in, bukan sekat kita puji dia, memang kita nak minta pun kat dia. Wa nasta'in, kita minta dekat dia. Wa nastaghfiru, kita minta dekat dia. Nasta'in, minta dekat dia. Wa nastaghfiru, kita minta ampun pun dekat dia. Wa na'udzubillah, bukan setakat tu, kita minta na'udzu, kita kata a'udzubillah minasyaitanir rajim kan. Aku minta berlindung. Ni maksud dia, dan kami minta berlindung dengan Allah. Ya Allah Tuhan, lindunglah kami ya Allah min syururi, benda-benda yang bermak, benda-benda jahat. Syar, benda jahat. Anfusina, pada diri kami kalau boleh. Anfusina, pada diri. Anfus maksudnya pada diri. Fi nafsihi. Contohnya dalam hadis kata, bila mana kita semayang Allahu Akbar, kita ganggu macam syaitan tu ada sebelah kita, kita ludah. Kita kata kazab tu. Ataupun kita kata, kita tak ludah dia, kita kata kat diri fi nafsihi, dalam diri kita kata kazab tu. Macam tu juga kita minta apa nak, fi anfusina, di diri kita jangan ada sifat buruk. Nampak tak? Pada diri kita kalau boleh ni kita minta Tuhan lindunglah dekat kami daripada sifat-sifat buruk, jangan ada kat diri kami. Mukadimah sedap dah. Mukadimah ni kena jadi selalu dalam mulut kita. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Allahu Akbar. Dan kita minta, ya Allah Tuhan, daripada benda-benda dia kata kat sini, benda yang jelek, min sayyiati. Sayyiat maksudnya tadi benda jahat, jangan ada kat dalam. Wa min sayyiati, dan sebahagian daripada benda perbuatan luar ni yang jahat pun kami tak mau. Dalam pun kami tak mau, luar pun kami tak mau, benda jahat jangan ada kat kami. Tuhan, lindung dekat kami. Kami tak mau kalau boleh. Kami tak mau jadi apa nama? Ada faham? Ada faham ke? Wa kullu bid'atin dalalah, kesemua benda yang baru ni, satu benda yang baru ni, kesemua ni benda yang membawa kepada kesesatan. Membawa kepada kesesatan. Kesemua benda yang bawa dalam agama, satu benda yang baru, satu benda yang tambah. Hambuk main ni Nabi kata apa? Allah duk bagi tahu, wa kullu dalalin, kesemua benda yang tambah, kesemua benda ni sesat. Kesemua sesat ni Allah sumbat masuk ke dalam neraka. Sampai Nabi SAW, Nabi sebut, Nabi kata apa? Man kazzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Man kazzaba, mana-mana orang tipu terhadap aku. Satu benda yang aku duk ajak dekat orang, aku duk cerita dekat orang, tak pernah langsung Nabi habaq main benda tu, tiba-tiba kita kata ni Nabi kata, man kazzaba alayya, mana-mana orang tipu terhadap aku. Aku tak cerita macam tu, aku tak habaq macam tu, tapi dia pada kata aku habaq. Maka Nabi kata pada mana, esok ni falyatabawa maq'adahu minan nar. Macam mana duduk habaq dekat orang tu, duduk ceramah atas kerusi, Allah akan bagi satu kerusi yang buat daripada api neraka Allah Ta'ala. Duduk atas tu, hang cakap benda tu balik. Oh ya Allah, benda agama jangan main. Esok ni yang nama ustaz, yang nama mufti, bila dah keluar dah fatwa, hang jangan lari, pegang betul-betul. Bila hang sendiri sebut kata pertama, taipun tak boleh pergi, hang pegang 11. Ada faham? Oleh sebab tu dia kata, wa kullu bid'ah
kullu dhalalan finnar. Semua benda yang sesat ni ya Allah membawa kepada neraka Allah Taala. Faham tak? Maka kita tengok di sini nombor 2. Tengok dia tulis kat situ nombor 2, maka kita tengok apa maksud ni. Ada kat bawah tu tulis tak? Ya. Kita kena baca semua kat dalam ni. Yang paling penting sekali kita tahu khutbah yang ni, nama dia kita tengok di sini. Khutbah ini dinamakan khutbah hajah. Nampak tak? Khutbah ni pada asal usulnya khutbah hajat. Nas ni dalil ni khutbah hajat. Iaitu dia kata khutbah pembukaan yang biasa dipergunakan Rasulullah SAW untuk dia kata mengawal, dia kata buat awal setiap kali majlis. Faham tak? Setiap kali majlis Nabi memang inilah mukadimah Nabi. Beliau dia kata SAW juga dia kata mengajar khutbah ini kepada sahabat. Nabi baca ni, Jibril ajak dekat dia, Nabi baca berulang kali sampai Nabi turunkan bacaan ni, sanad ni kepada sahabat Nabi yang lain. Pasal tu ulama mengatakan 6 sahabat Nabi lagi yang menurun ke cara baca macam cara Rasulullah SAW sampai keseluruhan sahabat Nabi, khutbah dia, ceramah dia, cakap dia semua macam ni. You all understand? Ya Allah. Ini baru mukadimah. Pasal tu jangan cuti panjang. Kan? Ustaz yang cuti disambungkan. Beliau dia kata sallallahu alaihi wasallam juga dia kata mengajar, dia kata khutbah ini kepada para sahabatnya radhiyallahu anhum. Khutbah ini diriwayatkan, dia kata 6 sahabat. Kan Ustaz kata ada 6 sahabat Nabi yang meriwayatkannya. Walau macam mana pun kita tengok ulama-ulama hadis buat main cerita ni. Contohnya Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan inilah khutbah Rasulullah, inilah majlis Rasulullah, inilah percakapan Rasulullah, inilah mukadimah Rasulullah. Daripada Abu Dawud, Imam Nasa'i, Imam Tirmizi, Imam Ibnu Majah dan imam-imam ulama hadis yang berlambak lagi. Walau macam mana pun ulama mengatakan daripada sahabat, dia ambil kebanyakan daripada sahabat Abdullah bin Mas'ud. Okey, daripada Abdullah bin Mas'ud, lepas tu main pula apa nama? Daripada Abdullah bin Mas'ud disokong macam ni. Syawahid dia tulis kat sini. Ni Abdullah bin Mas'ud, syawahid datang hadis yang lain. Datang 5 lagi hadis yang lain. Nampak tak? 5 hadis yang lain. Tolong baca apa nama? 5 hadis yang lain Datuk Bendahara. Ya. Baca Datuk Bendahara, baca. Sahabat-sahabat, ingat kat Allah, ingat kat Allah. Yang pertama sekali pada Abdullah bin Mas'ud, dia terkejut siang kat dia kan. Bagi yang pertama sekali siapa dia? Abu Musa Asy'ari. Apa mengaji dengan ustaz? Ustaz nak apa kemah esok ni kalau orang tanya kat apa? Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Katalah kan. Lepas tu apa nama? Kita baca sampai ke habis. Fa inal asdaqal hadisi kalamullah wa qala hadisi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalah fi tak kata sampai habis kita baca. Orang nak tahu sanad ni mengikut mana? Apa orang mengaji hadis? Otomatik kita sebut sanad hadis ni dia mai daripada Abdullah bin Mas'ud. Mulut Nabi baca dengan Jibril berkali-kali Nabi baca. Last sekali Nabi turun kepada siapa dia? Abdullah bin Mas'ud. Tulis Abdullah bin Mas'ud di atas. Maka syawahid maksud dia orang yang ambil daripada Abdullah bin Mas'ud. Pasal ada 6 sahabat Nabi. Mula-mulanya sahabat dia Abdullah bin Mas'ud, yang kelima lagi semua ambil daripada dia. Itu nama dia syawahid. Faham tak syawahid? Contohnya daripada satu hadis daripada Abdullah bin Mas'ud, contohlah dia dengar daripada mulut Nabi kata kat dia. Nabi cakap dengan Abdullah bin Umar, anak Sayyidina Umar. Nabi cakap dengan Abdullah bin Umar. Tapi ada 8 sahabat lagi cerita berkenaan hal tu ambil daripada syawahid ke bawah. Nama dia syawahid. Dalam bab ni nama dia syawahid. Berarti tadi kita dengar Abdullah bin Mas'ud, yang kelima ada 5 lagi. Datuk baca yang kelima. Yang pertama sahabat Abu Musa Asy'ari. Okey, Abu Musa Asy'ari ni kita tengok orang yang kedua. Pasal apa Allah takdirkan, pasal apa dalam ilmu hadis dia letak martabat selepas Abdullah bin Mas'ud, Abu Musa Asy'ari. Abu Musa Asy'ari ialah salah seorang sahabat Nabi yang teman Mu'az bin Jabal untuk pergi di Yaman. Kan Mu'az bin Jabal pergi mana? Di Yaman. Orang yang teman Mu'az bin Jabal siapa dia? Abu Musa Asy'ari. Maka pasal tu kita tengok Mu'az bin Jabal pun cakap macam Rasulullah ambil daripada siapa dia? Abu Musa Asy'ari.
Okey, maka kesemua orang Yaman, yang semua orang Yaman kata innal hamdalillah nahmaduhu, semua ni mai daripada siapa dia? Abu Musa. Kita baca hadis daripada Abdullah bin Mas'ud, Abu Musa Asy'ari, lepas tu daripada Mu'az bin Jabal dan fulan-fulan, semua orang-orang sahabat Nabi daripada Hadramaut. Clear? Ini cara macam mana kita tengok semua orang khutbah Nabi ni serentak di Allah Tuhan. Hasil daripada Nabi SAW. Nabi, walaupun lima sahabat ni pergi merata sampai ke semuanya Allah. Muqaddimah Nabi SAW. Innal hamdalillah dikawankan semua sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Baik. Pasal tu ulama meletakkan melepas Abu Musa Abdullah bin Mas'ud, Abu Musa Asy'ari, orang yang teman Mu'az bin Jabal pergi di Yaman. Yang kedua, Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas ni dia kita kenal Mekah, Madinah. Mekah, orang Mekah clear dengan Abdullah bin Abbas. Sahabat Nabi kebanyakannya keliling di Mekah dan di Madinah. Abdullah bin Abbas. Okey. Lepas tu Jabir bin Abdillah. Jabir bin Abdillah kita tahu dia di mana? Di Madinatul Munawwarah. Dan Jabir ni kebanyakan dalam suasana perang. Kan bapa dia Abdullah bin Haram, Jabir bin Abdillah ni. Okey, lepas tu Lubaid bin Syarid. Syarid ni ustaz pun tak apa, tapi mana cara pun ni sahabat Nabi last sekali. Ummul Mukminin Aisyah. Aisyah radhiyallahu anha. Ingat manusia. Pasal apa ulama meletakkan last sekali Aisyah radhiyallahu anha? Ya. Aisyah radhiyallahu anha adalah orang perempuan yang kita tengok bila Nabi SAW meninggal dunia, ke semua sahabat Nabi pesan rujukan sahabat selepas Nabi meninggal dunia dengan siapa dia? Aisyah radhiyallahu anha. Termasuklah Aisyah radhiyallahu anha juga mengajak muqaddimah Rasulullah cakap bersembah. Dan kalau dia nak tahu macam mana, last kali dia pakai refer dengan siapa? Dengan last kali. Walaupun daripada Abu Musa Asy'ari mana-mana last sekali, ya Allah, perawi last sekali dia terpaksa rujuk dengan Aisyah radhiyallahu anha. Pasal tu Aisyah radhiyallahu anha, jangan kita pelekeh dekat dia, jangan kita kata lebih kurang, pasal dekat dia ada agama. Dekat dia ada agama. Pasal tu kita tengok Aisyah yang paling kena tomahan, yang paling teruk sekali dalam peperangan Jamal. Ingat peperangan Jamal? Peperangan Jamal di antara siapa dengan siapa? Sayyidina Ali dengan Aisyah radhiyallahu. Pergaduhan. Dan orang yang duduk di belakang Aisyah radhiyallahu anha siapa dia? Talhah bin Ubaidillah, Zubair bin Abdullah duduk belakang dia. Talhah sampai lari, ya Allah. Talhah kata, ya Allah, apa duk bergaduh ni, buat apa? Talhah kata. Talhah bin Ubaidillah bimbang pergaduhan di antara Sayyidina Ali dengan Aisyah. Sudah. Tengah-tengah duk bergaduh, pasal mereka tengah duk bergaduh. Duk bergaduh, dua-dua ni sahabat Nabi dah, sahabat. Duk bergaduh, dua-dua ni, Allah. Bila bergaduh dua-dua ni, Talhah kata, kita bergaduh adik-beradik, kita saudara, tapi ada orang mau mereka bergaduh. Siapa dia? Pemberontak di tengah-tengah. Mereka ni duk rasuk. Mereka ni duk rasuk menyebabkan dua-dua ni boleh bergaduh. Pasal apa? Dua-dua ni boleh bergaduh pasal hasukan daripada Khawarij. Sayyidina Ali boleh bergaduh Aisyah. Dua-dua ni boleh bergaduh di tengah-tengah tu Khawarij. Bila main Talhah kata, sudah. Khawarij kata, Allah, Talhah lebih depan dah. Hampir sikit lagi kalau bagi peluang Talhah cakap nak berdamai dah. Sikit lagi nak berdamai. Terus mereka tengok Sayyidina Ali dah mula dah turun, Aisyah mula dah lembut, dah pengikut dia yang duk clear Aisyah semua duk renung dekat Talhah bin Ubaidillah. Zubair pada masa tu ikhtiar, ya Allah Tuhan. Tiba-tiba main satu anak panah tombak kan, berdebul betul-betul kena dekat lutut Talhah bin Ubaidillah. Ini peperangan Jamal. Bila kena dekat dia, Allahu Akbar, ya Allah, terberhenti cakap dia. Dia nak cakap benda penting, ya Allah, supaya berdamai. Tu kena. Pak Khawarij kata, kalau mereka berdamai, Allah susah. Biar mereka bergaduh. Retakkan hubungan mereka. Ya Allah, kena dekat mana? Kena dekat lutut. Bila kena, Allahu Akbar, dia duduk melupuk. Dia duduk melupuk sakit. Sampai mereka nak ubat dekat dia, Talhah kata, aku dah tua, biarlah aku haji aku sampai sini. Bila syahidnya Talhah bin Ubaidillah dalam peperangan Jamal, pada masa itulah, ya Allah, pergaduhan bermula balik. Sebab tu kadang-kadang bila mana ada gerakan Islam, elok dekat nak menang dah, hari pun dah dekat dah, kita tengok tiba-tiba hari tu juga berlaku dini kata contohlah, dini kata Mat Sabu Syiah, dini kata dini kata Dini Jati,
Ini kata apa nama Dr. Rani ni apa nama Jim. Ini kata macam-macam. Itu kata dalam pas ada gerakan. Ini sebab apa? Nak bagi kacau bilau. Siapa yang buat benda ni? Orang duk main dalam internet tu. Ini nama yang duk main yang bagi kacau bilau. Dia tulis nama-nama orang lain semua. Ni nama dia Khawarij. Nak bagi pecah betul-betul benda dalaman daripada suku depa. Ini memang berlaku dalam apa nama sirah hajat dekat diri kita. Macam mana boleh Saidina Ali begitu hebat dengan Aisyah boleh bergaduh? Punca daripada Khawarij. Ingat, orang di antara tengah kita ni adalah syaitan. Memperanan cukup penting walaupun kita alim macam mana pun. Pasal tu sentiasa bila mana kita bergaduh macam mana pun, bawa cara pendamai. Bila kita bersatu, pasal tu Allah kata bila mana apa-apa pecah, bersatu saja, musuh akan rebah. Waktu macam ni, waktu yang genting macam ni, kita kena lupa sekejap. Yang paling penting kita duduk satu wadah, satu perjuangan, satu bendera kita pegang, kita berjuang. Jangan peduli apa benda dalaman. Yang paling penting, jatuhkan raksasa dulu, kezaliman dulu. Ada faham? Ni nak cerita. Oleh sebab itu kita tengok, ya Allah Tuhan, macam mana keretakan boleh berlaku dengan Khawarij. Oleh sebab itu kita pun jangan lupa apa yang duk berlaku di ni kata mai kata pi, ada orang di antara tengah tu bagi. Kita pun dapat info ni. Oh, di tu ni lah pasal tu di ni. Siapa sekalipun dia hijau satu warna. Contoh example, you understand? Dia satu wadah, satu perjuangan, kita duduk satu soft. Macam mana sekalipun. Dan ni waktu apa nama, kami tak mau dengar apa dah. Waktu kami ni, kami nak rebankan benda di depan. Pasal orang di depan kita tengok musuh, memang dia nak dengar keretakan the best. Dia tengok pelan sari, pelan retak. Pasal tu Allah ajak dekat kita, wala tafarraqu, jangan kamu berpecah. Berpecah bagi satu isyarat kemenangan bagi pihak musuh. Pasal tu bila mana berlaku saja pada nama Khawarij rasa seronok bila Aisyah dengan Saidina Ali bergaduh. Sampai kita tengok macam mana nak bagi rebah Aisyah. Aisyah duduk atas unta, terpaksa dia potong kaki unta tu jatuh tersungkuk. Pasal tu nama peperangan Jamal. Peperangan unta tu tersungkuk jatuh. Oleh sebab tu ya Allah Tuhan, peperangan Jamal ajak pada kita, siapakah yang menyebabkan gerakan Islam, perpaduan di kalangan sahabat Nabi berpecah daripada Khawarij. Kita pun berawas. Macam mana sunnah boleh pecah semua? Ada Khawarij yang main peranan yang penting. Nama dia Khawarij, nama tertentu kah? Oleh sebab itu kita tengok, cuba baca Datuk. Lihat pada yang seterusnya, betul-betul sikit je. Lihat khutbatul hajjah. Itu tak payah, terus ambil. Di setiap khutbah Rasulullah SAW selalu memulai dengan memuji dan menyanjungi Allah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Lepas tu baru Nabi asyhadu an la, Nabi buat tangan macam ni. Asyhadu, bisa dengar aku khutbah anda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahu Akbar kabira. Yang tu Rasulullah SAW memang selalu di atas mimbar khutbah macam tu. Walaupun Ustaz tahu, Ustaz cuma buat 2 kali, lepas tu turun tangan aku pun tak jadi dah. Kan masa kita kena tengok keadaan. Kita jangan merugikan bila semua ustaz-ustaz sunnah nak tunjuk sunnah mereka akan rugi. Masa bila mana kita tengok ada puak-puak, ustaz pun ada orang kata tapi masa orang tak ada dia aku duduk tengok doa. Saatnya aku tengok dia pindah. Tak ada Allah. Kita tengok bagi nampak keseluruhan merugikan setengah orang. Dia buat keluar buku pun orang tak mau. Buat keluar buku pun tak mau. Nak panggil dia pun tak mau. Jangan. Kita bagi kita biar orang kita rasa terbuka, boleh termasuk dengan orang. Kita nak baiki Sufi ke semua kita nak masuk dalam. Bila mana kita sendiri menggatkan diri kita guideline, aku sampai bila kita tak akan pergi ke depan. Itu satu. Kita kena baiki di kalangan orang Islam yang semayang berbeza-beza fikrah, kita kena masuk. Sikit pun jadi satu. Yang kedua, kalau kita dapat selamatkan mereka, apatah lagi kita dapat bangsa kapiang yang lain. Kita jangan pikat diri kita aja. Kita pikat bangsa lain. Hari ini di Malaysia 50% kapiang, 50% orang Islam. Mau tak mau macam mana nak selamat bumi Malaysia ni? Dengan cara kita Islamkan mereka, maka peratus Islam tinggi. Itu saja. Kalau kita main dengan cara politik sekalipun, mereka pelasari otak mereka bangsa asing, bukan otak macam kita. Yang lambat kita tengok segala-galanya apa jadi kat Malaysia, semua berpunca pada bangsa kita sendiri. Mereka dah okey dah. Mereka semua dah bersedia.
Hang bagi 500 gagal, hang bagi tepung gandum gagal, hang bagi nasi minyak apa ke gagal, semua gagal. Tapi mai hang itu kami tak gagal kat hang. Daripada jati sendiri. Ini nama dia jati, bukan kayu jati. Ada faham? Macam ni pendirian. Ada faham? Tak faham, tak apa, sambung. Sambung Datuk. Sambung kita tengok. Diriwayatkan oleh para sahabat, di antaranya daripada Asma. Depan. Dari Asma binti Abu Bakar. Asma binti Abu Bakar ni maksudnya anak Abu Bakar, Asma ya. Dia berkata Nabi SAW, Asma berkata, wallahi aku bisa dengar Nabi kalau mukadimah dia macam ni lah dia. Macam ni lah mukadimah Nabi. Okey. Yang kedua, kat belakang. Ammar bin Taqlid radhiyallahu anhu dengan lafaz yang sama dengan yang hadis ketiga, Asma. Yang ketiga Aisyah berkata tatkala selesai solat. Dengan Aisyah ni kita dengar betul-betul. Aisyah radhiyallahu anha berkata, tatkala selesai solat subuh, Nabi selesai sembahyang subuh. Bila Nabi selesai saja sembahyang subuh, maka Nabi menghadap ke arah para sahabat. Faham tak? Selesai Nabi subuh, Nabi zikir terus menghadap. Bila menghadap terus Nabi SAW kata syahud macam innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'in. Aisyah kata macam tu. Aisyah kata dia bukan khutbah, dia bukan majlis, tapi lepas sembahyang Nabi nak simpan dengan kami pun Nabi kata macam ni. Nampak tak? Berarti kesemua sahabat Nabi radhiyallahu anhum tak pernah tengok satu benda kelainan yang pada diri Nabi SAW. Baik khutbah Nabi, baik solat hajat Nabi, baik majlis Nabi, baik lepas sembahyang Nabi, semuanya sahabat Nabi radhiyallahu anhum cerita. Apa yang Abdullah bin Mas'ud mula-mula cerita dekat kami, Abdullah bin Mas'ud kata, aku tengok Nabi macam ni lah dia semua keadaan. Rupanya bukan setakat Abdullah bin Mas'ud, disokong oleh semua, baik laki-laki dan perempuan di kalangan para sahabat dan sahabiat, cerita berkenaan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam macam mana dia nak bertutup, nak simpan dengan orang. Ya, sambung. Yang keempat, Abu Humaid As-Saidi berkata bahawasanya Rasulullah SAW berdiri khutbah pada waktu petang sesudah solat asar, lalu beliau bertasyahud dan menyanjung serta memuji Allah yang memang hanya dialah yang berhak mendapatkan sanjungan dan pujian. Kemudian bersabda, Okey. Dia kata kat sini Rasulullah SAW dia kata lepas sembahyang asar, Umaidi kata lepas masa asar ini, Umaidi As-Sa'idi kata lepas sembahyang asar, lepas elok kami sembahyang asar, Nabi buat khutbah. Maksudnya macam mana khutbah Jumaat macam tu. Maksud khutbah di sini ialah pemuqaddimah Nabi di khutbah Jumaat sama lepas sembahyang asar. You all understand? Sama. Maka dia kata, aku duduk dengar khutbah Jumaat macam tu, bukan Jumaat. Kalau ni nak khutbah kan, nak apa? Kesepahan mampu. Yang Nabi kata macam mana dia khutbah Jumaat macam tu lepas sembahyang asar, dia kali-kali dia berkhutbah kat kami. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bila tengok sahabat duduk langut macam tu, maka Nabi kata, "Amma ba' kullu khutbah." Maksudnya semua khutbah dia kata laisa fiha tasyahud. Bila mana khutbah tidak ada asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, fa huwa kayyadun, dia kata hazma'i. Seolah-olah macam siapa nama? Dia khutbah. Ni dua tangan. Ni seolah-olah dia kata macam tangan dia dua-dua ni macam apa nama? Macam kena kusta penyakit yang tak boleh pakai. Nampak tak? Satu anggota dia sempurna elok. Tiba-tiba bila mana satu cakapan khutbah tidak diserta dengan asyhadu an la ilaha illallah, yang elok-eloknya innal hamdalillah, puji bagi Allah. Lepas tu kita minta ampun dekat apa? Kita minta dekat Allah. Lepas tu kita minta keampunan dekat dia. Kita minta perlindungan dekat kita. Kita minta janganlah ada sifat apa dalam dan ni yang buruk. Ya Allah Tuhan, Hang bagilah hidayah Hang dekat kami. Lepas tu baru kita asyhadu an la ilaha. Ya Allah, kami akan dapat syahadah Hang, ya Allah, bila Hang bagi dekat kami petunjuk. Tuhan, Hang bagi kami. Mukadimah kita, Tuhan segala puji bagimu. Memang berhak kamulah kami kena puji. Kami kena minta dekat Hang, ya Allah. Kami kena minta keampunan dekat Hang, ya Allah. Minta perlindungan Hang dekat ya Allah. Ya Allah, tolong Hang bagi benda baik dalam dan luar dekat kami, ya Allah. Sampailah kami dapat hidayah Hang. Bila kami dapat hidayah Hang, kami takkan sesat. Pada masa itulah kami dapat menegak asyhadu an la ilaha illallah. Masa itu nama dia tasyahud. Tasyahud datang bila mana selepas kita puji Allah Ta'ala. Maka sebab satu Nabi kita, mana-mana orang berkhutbah tidak sebut macam ni, seolah-olah macam tangan dia tak berfungsi. Ada tangan,
Ada tangan boleh ambil, boleh pegang semua tu, tapi tangan dia tak boleh berfungsi. Menunjukkan tak boleh buat apa-apa. Ada tangan, nampak tangan semua, jari ada, tapi tak boleh fungsi. Nak pegang, nak ambil pun tak boleh. Nak makan pun kena orang sumbat. Ada faham? Nama dia kusta. Ada faham tu? Maksudnya tangan yang tidak boleh atau kanser, maka kena atasi dia, kena beli habatus sauda. Sambung pula tengok. Sambung pula dia menurut dia kata Syekh Albani. Okey, kita baca sikit Datuk. Menurut Syekh Albani, Ya. yang dimasukkan dengan tasyahud di hadis Dengar apa maksud tasyahud di situ? Okey. di hadis ini adalah khutbah hajjah yang Khutbah hajat. diajarkan. Faham tak? Bila orang kata hadis Nabi kata, Nabi kata mana-mana orang permulaan dia tak sebut la ilaha illallah. Bukan macam tu. Macam tu, maka Nabi kata maksud dia tasyahud ni bermula daripada macam mana khutbah Nabi mula-mula. Khutbah Nabi mula-mula innal hamdalillah nahmaduhu. Pasal tu Albani ulama hadis mengatakan maksud hadis yang dimaksudkan tasyahud ialah muqaddimah dia macam khutbah hajat. Khutbah hajat dia start macam mana? Innal hamdalillah. Faham tak maksud Ustaz? You all understand or not? Okay, come on. Okay, bagus. Pelajaran cemerlang. Okay. Hampa mengaji kalau boleh smart macam ni maksud. Albani maksud macam tu. Maksud tasyahud. Nanti orang kata, ni, Tok Syekh, biar ada. Nabi kata ni. Bodoh. Jangan macam ni. Nampak tu? Kita bisa bercakap atas nas yang sorehah, yang jelas. Bagi orang yang faham. Kalau orang tu orang biasa, tak faham di pejabat, cakap apa dia putus salah, mengarut. Tengok orang jenis mengaji, berkuliah merata-rata, mengaji akidah salah-salah kunun, arba'ah kunun, apa tu? Orang macam tu tak apa. Akidah apa, kadang mengaji semua, macam tu tak apa. Tapi orang yang tak ada asas, membazir sembah ni. Dia tak nampak benda ni, pasal faham lah ni. Dia tak nampak apa dia hadis tasyahud. Hadis tasyahud ialah hadis berkenaan dengan khutbah hajat. Hadis tasyahud dengan apa nama? Hadis tasyahud dengan khutbah hajat ialah sama. Sama warna dia. Tasyahud pun apa nama? Hijau. Apa nama? Ada faham? Khutbah hajat pun hijau. Jadi jawapan dia warna hijau. Tu je, sama je, ada faham? Ya Allah, sama ada dia tulis kat situ hijau, HI ataupun PS. Dan warna masih sama. Dia tulis tulisan ni, dia tulis hijau, dia tulis pas. Maksud dia jawapan dia warna yang sama. Tu dia maksud dia. Kalau kita kata khutbah tasyahud dengan khutbah hajat, sama tak? Sama brand, sama warna. You understand? Itu maksud dia. Okay, sambung. Allah bagi faham, bukan senang. Bagi contoh, saya cukup. Kalau tak faham sajalah, mampu. Okay, sambung. Maka dia kata yang diajar oleh Rasulullah SAW kepada para sahabat radhiyallahu anhum, iaitu dia kata innal hamdalillah. Nampak tak? Nampak tak? Tuan kitab sendiri. Albani ni, walaupun kita tengok ada benda yang kita ada benda kita tengok yang ada ni, tapi bab ni Allah clear sangat-sangat. Innal hamd, dan seterusnya dia kata innal hamdalillah nahmadu. Cuba lah esok ni kalau boleh apa kan, apa orang office sikit tak pengaruh, senang sebut, beranikan diri. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Maka kita ringkas, tak mau ambil yang ayat Quran ke, terus fa innal asdaqal hadis. Allahu akbar. Makna dia besar dah, makna very best. Lepas tu lepas apa innal hamdalillah, sesungguhnya segala puji, nahmaduhu, memang kita kena puji kepada Allah Taala. Wa nastaghfiruh, memang kita kena kita minta dekat dia. Wa na'udzubillah, kita cakap macam tu. Allah kalau boleh buat mukadimah macam tu, the best. Mukadimah siapa? Rasulullah. Ustaz, Kan? jadi kalau saya tengok bukti-bukti kita ni, kalau dia amalan mukadimah dia tidak pada hadis yang ni. Jadi dia hadis yang mana tu dia gunakan untuk amalan? Bagus soalan yang bernama Datin Maznah. Kadang-kadang dia kata hadis yang dimumai, dia kata Nabi SAW bila mukadimah dia memuji Allah dan memuji Rasul. Mukadimah dia memuji Allah, maka kita kata alhamdulillah, alhamdulillah. Memujilah dia kata. Nampak tak? Memujilah. Tapi dia kalau dia buat cerita alhamdulillah, dia buat macam tu, sedangkan ada datuk guru
kita ajak dekat kita yang nama dia Rasulullah, aku dia ajak sendiri macam mana nak cakap, macam nak sembang oleh Jibril. Pasal apa seorang mufti tu tak mau ambil cara yang terus direct yang ditunjuk oleh Jibril AS kepada Nabi SAW. Sedangkan Nabi kekal lagi kehidupan macam tu. Why you want to change? Walaupun benda tu bagus, alhamdulillah. Kadang-kadang orang buat ayat bagus, tak nafikan. Benda tu janganlah kita perdesakkan. Ustaz minta pendapat, jangan diperdesakkan benda tu. Kalau boleh siapa nak kekal benda sunnah yang bernama, sehingga orang marah kita sunnah kecil. Dia sunnah Rasulullah SAW, tapi ada benda besar lagi kita nak buat. Kami sampai mampu, alhamdulillah. Enggak, macam kita dalam kelas-kelas macam ni, ya kita memberanikan diri. Bila kita pergi di luar, kita fikir panjang. Kita fikir macam apa ni, ketua pejabat, innal hamdalillah, tak ada siapa nak kata apa-apa. Tak ada siapa nak kata apa-apa. Tapi kalau mana ustaz tu, dangerous. Terus orang kacau dia. Terus orang kacau, ini macam ni, dia macam ni. Pasal tu kita tengok ustaz sunnah dia, mula-mula saja macam tu, lepas tu ada sikit pentukaran dia. Nampak tukar dah. Anda zahir sampai ke akhir zahir lah. Ya, setengah orang memang ada zahir dia. Pada akhir zahir. Dan main last minute ada tukar-tukar, ada kona-kona, ada pikuk jauh apa ke semua. Pasal apa jadi macam tu? Kan? Faham tu? Oleh sebab tu kita tengok, kalau mereka ni mukadimah mereka memang dia pakai puji. Pasal yang paling penting sekali, memuji pasal Imam Syafi'i, memuji Allah, selawat dekat Nabi. Lepas tu kita ada apa nama? Kita ada doa. Kan? Dua tu kena ada, dah cukup. Lepas tu kita buat lepas antara dua tu buat tasyahud. Maksudnya kita mengucaplah syahadatain ni. Ya, sambung Datuk Mas'ud. Lihat dia kata hadis, lihat apa dah. Albani mengatakan maksud tasyahud ialah sebagaimana hadis yang diajar oleh Abdullah bin Mas'ud di atas. Clear dah? Kalau orang kata hadis tasyahud, hadis tasyahud sama dengan hadis Abdullah bin Mas'ud. Ni ulama hadis kata, bukan kita kata sendiri. Okey? Dia jangan marah dekat kita. Yang kedua, kita tengok Syekhul Islam kata, Syekhul Islam ni sepatutnya dia kena letak apa nama? Syekhul Islam dulu baru Albani. Albani kemudian dia ikut tata tertib dia. Kata Syekhul apa nama? Syekhul Islam Ibn Taymiyah mengatakan khutbah ini adalah sunnah. Nampak? Maka Ibn Taymiyah mengatakan sunnah. Siapa nak buat apa, tak buat tak apa. Nampak tak? Sunnah. Siapa nak kekal sunnah Rasulullah, kekalkan. Maka oleh sebab tu ada mukadimah tak kata innal hamdalillah, jangan kita rap. Okey? Pasal Tuhan kita mengatakan bukan wajib. Syekhul Islam Ibn Taymiyah mengatakan bukan wajib, dia sunnah Rasulullah. Dia sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita buat, kita dapat pahala dan kita dapat syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pasal kita hidupkan sunnah dia. Clear tak? Pasal kita hidupkan sunnah. Oleh sebab tu kalau dia tak mau buat pun jangan kita marah. Kalau dia buat, kita respect dekat dia pasal dia sayang dekat Rasulullah, nak menegakkan sunnah Rasulullah. Maka Ibn Taymiyah mengatakan khutbah ini adalah sunnah, dilakukannya ketika dia kata bila kita nak baca cara macam ni, bila nak mengajar Al-Quran. Kata guru Quran, alhamdulillah. Sebelum nak baca Quran, kalau boleh biar mukadimah, innal hamdalillah, mukadimah dulu. Nak ajar orang Quran. Ni Ibn Taymiyah kata, nak ajar Quran baca macam ni, nak ajar sunnah baca macam ni, nak ajar fiqh baca macam ni, nak menasihatkan orang baca macam ni dan semacamnya, adik-beradik dengannya. Sesungguhnya hadis ini dia kata maksud dia sokong, dia kata maksud sunnah ialah hadis Abdullah bin Mas'ud. Ialah Abdullah bin Mas'ud. Tidak dia kata mengkhususkan untuk khutbah nikah saja. Ada faham? Di Malaysia kalau sebut innal hamdalillah khutbah apa? Khutbah nikah. Inilah raplah dia. Mau ambil lesung, mau katuk betul-betul qadi. Pasal kita mengkhususlah yang nama bid'ah. Kita khususkan, kita kata ini khutbah ialah khutbah nikah, bukan khutbah Jumaat. Pasal tu kita tengok jaiz tak setuju kita berkhutbah sedemikian rupa pasal dia khususkan ini khutbah nikah. Kalau dia kata khutbah nikah, Abdullah bin Mas'ud tengok khutbah Nabi, kita nak kata apa? Hang siapa nak kata itu khutbah nikah? Tidak. Abdullah bin Mas'ud sendiri sebelum nak cerita ni dia tengok berkali-kali, maka dia confirm, wallahi Bukhari Muslim semua ulama hadis mengatakan memang mai daripada Abdullah bin Mas'ud dan diikuti oleh 5 lagi sahabat. Masa tu ulama kata 6 sahabat Nabi lah yang cerita berkenaan khutbah Nabi. Seluruh dunia sahabat Nabi berkhutbah, bersembang macam ni. Punca daripada 6 sahabat Nabi. Dan ke-6 sahabat Nabi ini bukan calang-calang sahabat.
Mereka sendiri cerita dekat kita, inilah khutbah Nabi, majlis Nabi, sembang Nabi lepas sembahyang asar Nabi buat. Lepas subuh Nabi buat. Nabi jumpa orang Nabi buat. So why kita di Malaysia khususkan khutbah nikah? Why? You understand? Pasal apa di Malaysia kita timbulkan? Pasal tu nak kita kena mengaji. Kita nak mengaji, dan pasal tu insya-Allah kita nak perbanyakkan bila mana kita dengar ada orang nak mengaji sunnah, kita sokong. Kita nak hantar anak-anak mengaji sunnah, kita sokong. Tapi kita nak jadi sunnah yang cerdik. Kita tak mau jadi sunnah yang kalah kabut. Kalau nak mengajar ke orang, mengajar. Kalau tak mau terlibat dalam masalah, hang mengajar je. Begini. Jangan campur mana-mana pasal kalau hang tak berpengalaman. Kalau hang tak cerdik, hang cerdik sudut ni saja hantaran ke orang. Hang jangan berani lidah hang lebih pada lain. Hang jangan cakap masalah parlimen ke hang tak erti, jangan patah tutup. Lebih elok hanjak dekat orang. Elakkan apa nama, selamatkan ilmu yang Tuhan bagikan, memahami sunnah, daripada hang jadi sunnah yang nama dia musnah. Ada faham? Sambung, sabar. Boleh sebab itu ya Allah Tuhan, tidak dia kata mengkhususkan untuk berkhutbah nikah saja. Tulis kat situ, ini mazhab Syafi'i. Kebanyakan yang pengikut Syafi'i. Dia jadikan khutbah nikah. Bisa dengar ada khutbah nikah? Bisa dengar tak? Datuk Jami bisa dengar khutbah nikah. Khutbah nikah macam mana? Macam ni. Dah khutbah nikah macam ni. Minta daripada hari ni siapa nak kahwin apa kena pi. Hampa dengar semua khutbah nikah ni. Innalah. Tok guru nikah yang apa nama yang kita tengok sufi gila ni jadi sunnah. Hari tu jadi sunnah. Allahu Akbar. Punya gila tak ngerti sunnah tapi main tak khutbah nikah dia jadi sunnah. Dia ambil khutbah Rasulullah SAW. Tak situ pandai pula. Oleh sebab tu ya Allah Tuhan, kita tengok depa sendiri yang yang menghadkan khutbah ni macam ni. Pada masa tu kita tanya, mana ulama lah? Mana ulama? Mana majlis fatwa? Mana mufti? Mana orang alim? Yang jadi mangsa pada orang awam. Orang awam akan tertanya-tanya, Ustaz, mereka tu tak faham ke Ustaz? Mufti tu tak faham ke benda ni Rasulullah buat? Nampak tak? Akan banyak tanya orang tanya. Kita nak jawab apa? Maka kita kata, mereka tak mau nak beramal. Siapa nak beramal, siapa tak mau sudah. Pasal tu Nabi kata, sikit sangat akhir zaman orang akan beriman. Kita akan dengar macam mana Nabi sebut akhir zaman. Kita nak sebut masalah khutbah ni, kita akan dengar ya Allah Tuhan Nabi sebut Allahu Akbar. Nabi kata, umat aku ada 73. Satu saja. Ramai tak? Ramai ke 73 ni semua jadi ustaz belakang. Tapi satu saja yang akan pegang pada sunnah. Jadi kita tengok rasa pelik. Kita jangan rasa pelik pasal Nabi dia sendiri dah beritahu dari Allah. Keadaan orang nak pegang sunnah Nabi ni memang orang tak mau. Memang orang tak mau. Okey? Jadi kita ni kita rasa syukur. Allah pilih kat kita golongan yang sedikit. Cuba nak step, baru nak mengaji, baru nak mukadimah, baru nak faham apa dia benda yang Nabi buat kat kita. Jadilah. Sikit-sikit pun jadilah. Ada faham? Okey, sambung. Ayo, bismillah 45. Okey, sambung. Dia kata kat sini, oleh sebab tu dia kata kat sini, sesungguhnya hadis Abdullah bin Mas'ud tidak mengkhususkan untuk khutbah nikah saja, tetapi khutbah ini pada setiap ada keperluan untuk berbicara kepada hamba Allah. Ibn Taymiyah kata, bila mana ada saja nak sembang dengan manusia, inilah mukadimah Nabi SAW. Sunnahnya. Kalau kita dibuat macam tu, dia kata, tak mampu tak apa. Al-Bani berkata lagi, sesungguhnya khutbah ini, dia kata dibaca sebagai pembukaan setiap khutbah. Baik itu dia kata khutbah, baik itu khutbah nikah ke, khutbah Jumaat ke, atau yang lainnya seperti ceramah, mengajar dan lain-lainnya. Tidak dikhususkan untuk khutbah nikah saja sebagaimana disangka oleh sebagian orang. Tulislah orang tu siapa dia? Sebagian orang guna orang siapa? Maksudnya kebanyakannya bagi mazhab Imam Syafi'i. Kita di sini kita tulis orang situ, orang-orang situ adalah bagi pengikut Syafi'i. Baik, sambung. Faham kan? Yang di bawah tu tak payahlah saya tulis benda yang sama juga kita ni. Maka kita tengok dalam, boleh tak Ustaz nak bagi publish sikit lagi? Boleh ke 10 boleh tak? Yamunnuna alaika an aslamu qul la tamunnu alayya islamakum
balillah yamunnuna alaikum an hadakum lil Islam lil imani in kuntum sadiqin. Maksud dia tengok ni, yamunnuna alaikan an aslamu. Mereka telah merasa memberi nikmat kepadamu. Depa rasa dengar sini. Depa rasa bila masuk Islam depa bagi nikmat ke Allah. Ada tak? Yamunnuna. Depa rasa macam depa rasa bila kami masuk Islam kami dah bagi sesuatu dah cukuplah. Kami dah bagi sesuatu dari kita. Akan tetapi qul la tamunnuna ala Islam. Sebenarnya masuk Islam tak bagi apa pun. Aku nak bagi tahu kau, balillah, ini Allah Subhanahu Wa Taala nak cakap dengan orang ni. Balillah yamunnuna alaik. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala kata satu nikmat, tengok. Dialah yang melimpahkan nikmat. Dialah yang melimpahkan nikmat pada kita, pada nikmat yang kita dapat. Kita rasa bila masuk Islam Allah dapat nikmat. Faham tak ni? Kita rasa dengan Islamnya kita Allah dapat nikmat. Tapi Allah kata, sebenarnya hang dapat nikmat aku bila hang dapat hidayah aku. Satu nikmat yang besar kita dapat bila mana kita dapat hidayah Allah, kita dapat iman. Tengok Quran kata apa? Balillah yamunnuna alaikum an hadakum. Bila mana aku bagi dekat hampa hidayah aku lil imani, baru hang kena iman aku. In kuntum sadiqin. Kalau hang benar-benar, dia kata benar-benar hang orang benar-benar orang baik-baik, wallahi aku nak bagi tahu hang satu nikmat hang dapat, nikmat hidayah aku yang boleh menyebabkan hang boleh beriman dengan aku. Hang nampak tak? Oleh sebab tu nikmat yang paling besar sekali nikmat apa? Nikmat hidayah. Nikmat yang paling besar sekali nikmat apa dia? Nikmat hidayah yang menyebabkan nikmat iman. Kita kata Allah nikmat iman dan Islam, selalu orang suka kata. Selalu orang suka kata nikmat iman dan Islam. Macam mana datang iman? Hidayah. Hang dapat nikmat aku, nikmat hang boleh beriman dengan aku, hasil pada aku bagi kat hidayah. Bukan bila mana hang masuk Islam, hang kata apa nama? Hang dah bagi dekat Tuhan dah. Hang tak bagi apa kat aku. Tapi hang boleh kenal aku, boleh beriman dengan aku bila hang dapat hidayah aku. In kuntum sadiqin, kalau hang benar-benar betul-betul nak beriman dengan aku. Hang benar-benar nak beriman dengan aku, hang nak betul-betul hang nak yakin dengan aku, betul nak surah diri hang dekat aku nak bagi hidayah hang dekat aku. Maka satu nikmat yang paling besar sekali, tulis kat situ, akidah ajak dekat kita, nikmat hidayah. Bukan senang orang boleh dapat nikmat hidayah. Kadang-kadang family kita dengar ceramah, pergi mengaji, pergi kuliah, pergi haji berkali-kali, dia tak dapat hidayah Tuhan. Dia tak berubah apa pun. Haji pergi, yang tu pergi berkepiak lah yang tu, tapi tak ada apa habuk pun. Menunjukkan apa nama? Allah kata aku tak bagi kat hidayah, hang tak mampu nak beriman dengan aku. Hang bukan orang dia. Allah kata, hang bukan orang dia. Hang bukan sebenar-benarnya orang yang nak beriman dengan aku. Allahu Akbar. Jadilah kita ni orang yang nak beriman dengan Allah Ta'ala. Allah nak bagi kat dia hidayah. Bila Allah bagi hidayah dekat kita, nikmat yang paling besar sekali, nikmat hidayah Allah Ta'ala. Jangan kita lupa. Okey. Maka segala puji dia kata hanya milik Allah Ta'ala, yang telah dia kata menunjukkan kita kepada Islam. Kita puji kepada Allah Ta'ala. Dan kita tidak akan pernah dia kata mendapat petunjuk. Kita tak akan dapat petunjuk jika tidak dianugerahkan hidayah. Nampak tak? Faham tak maksud dia ni? Kita tak akan dapat hidayah. Kita tak akan dapat keimanan, beriman dengan Tuhan kalau kita tak dapat hidayah daripada dia. Maka ayat ini terlalu menarik. Kita tidak akan pernah mendapat dia kata petunjuk. Allah tak akan tunjuk jalan-jalan yang sebenar. Ihdinas siratal mustaqim. Kita nak kata, ya Allah tunjukkan jalan yang lurus. Jika tidak dianugerahkan, tidak dianugerahkan di sini, tidak dibagi kenikmatan oleh Allah Ta'ala hidayah, maka tidak ada. Nampak tak? Anugerah yang paling besar sekali dalam agama adalah hidayah. Hidayah, Allahu Akbar. Lepas tu anugerah yang kedua pula kita dengar. Di antara kurniaan dan nikmat Allah Ta'ala bagi umat ini adalah diutuskan Nabi SAW. Nikmat yang kedua, kedatangan Muhammad. Tulis kat sini tajuk nikmat, apa kena ringkas sendiri, buat summary. Yang pertama, nikmat yang paling besar sekali, nikmat hidayah, boleh beriman. Yang kedua, nikmat yang paling besar sekali, Allah ummai Nabi di kalangan kita juga. Ini nikmat yang kedua, kita tengok. Allah kata apa? Laqad manna Allah bagi Allah cerita. Laqad manna Allah 'alal mu'minin. Satu lagi kurniaan, satu lagi anugerah aku nak bagi ke apa? Yang pertamanya anugerah pada hidayah.
Satu lagi anugerah aku bagi pada orang mukmin, ala mukminin, iz ba'asa fihim rasulan, aku nak hantar kepada kamu, fihim, di kalangan kamu, rasulan min anfusihim, daripada kalangan kamu juga. Dia tu daripada bangsa apa juga sendiri, bukan Melayu, manusia. Yatlu alaihim ayatihi, dia main kat hampa, dia duk baca kitab aku. Dia duk baca kitab aku dekat hampa. Dia duk baca, aku hantar mai dia ni, rasul aku hantar, dia duk ajak dekat hampa mai. Wa yuzakkihim, dia ajak dekat hampa, dia duk baca ayat aku. Yang keduanya, dia bersihkan hampa. Dia bersihkan hampa. Bila mana sebelum dia duk baca, maka selanjutnya Allah SWT kata Muhammad, wa yuzakkihim, bersihkan depan Muhammad. Bersih depan Muhammad. Bila dah bersih hati depan Muhammad, wa yu'allimuhumul kitabah, pada masa itulah baru dia mampu nak ajak dekat depan Quran. Quran tak boleh masuk dekat dada yang pengotok kelas A. You understand? Allah kata, laqad manna Allah 'alal mu'minina, satu anugerah yang aku nak bagi pada orang yang beriman, iz ba'asa fihi rasulan, aku nak hantar rasul dekat hamba, min anfusihim, di kalangan hamba sendiri, jenis manusia, aku hantar dia mai. Allahu akbar. Yatlu alaihim ayat, dia nak baca kat hamba kitab. Dia nak baca kat hamba kitab. Sebelum dia nak baca, wa yuzakkihim, dia nak cucikan apa dulu, bersihkan apa. Bila dah bersih, baru Ustaz, wa yu'allimuhumul kitabah, dia akan ajar Al-Quran. Wal hikmah, apa maksud hikmah di situ? Apa maksud hikmah? Sunnah. Ada faham? Sunnah Rasulullah SAW. Bila Al-Quran sebut apa? Wa yu'allimuhumul kitabah wal hikmah, Al-Quran dan sunnah. Sunnah Rasulullah. Dia main nak ajak macam mana nak kenal Quran, nak kenal aku macam mana. Lagi satu dia ajak main, dia ajak main macam mana Allah ajak dekat dia semain mengaji. Dia ajak main kat apa? Wal hikmah. Pasal tu Allah kata, Muhammad, hati yang bersih, Quran boleh masuk, sunnah boleh masuk. Kalau dia pengotak, dia tak boleh masuk. Dia tulis lagi kitab anti apakah salafi, wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Lepas tu Allah kata apa? Wa in kanu min qabl la fi dalalin mubin. Allah kata, dan sesungguhnya sebelum kedatangan Nabi, manusia sesat. Allah kata, hai Allah kata, sebelum kedatangan Nabi, manusia duduk dalam kesesat semua. Dia main, dia tarik apa? Ini nikmat yang nombor 2. Nikmat apa? Nikmat kedatangan Rasulullah. Ra'i dia betul-betul. Yang pertama, nak tunggu hidayah Tuhan. Kalau Allah bagi hidayah, kita beriman. Betul? Yang kedua, melalui yang pertama, kita dengar kuliah-kuliah yang Nabi bawa. Nampak tu? Bila mana ya Allah, sebelum kedatangan Nabi, manusia duduk keadaan kesesatan. Tapi dia main, dia menyelamatkan manusia. Itu nikmat nombor 2 dalam agama. Faham tak maksud Ustaz di sini? Maka nikmat apa kena ada peperiksaan, kita tanya, tulis nikmat 1, 2, 3, salah mampu apa? Dengan dia kata diutuskan Rasulullah, Allah SWT menjadikan, dia kata menjadikan mata yang buta terbuka, menjadikan telinga yang tuli mendengar, dan dia kata membuka qalbu, membuka hati, dia kata yang terkunci mati, hati gelap gelemat, bukan kulit gelap gelemat, hati gelap gelemat. Oh ya Allah, hati. Dengan dia kata diutuskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Subhanahu wa taala dia kata menunjuki orang yang sesat, memuliakan orang yang hina, mengkuatkan orang yang lemah, serta menyatukan orang. Dan kelompok dia kata setelah bercerai berai dan bermusuh. Nampak tak? Itu kedatangan Nabi SAW. Kemudian Allahu Akbar. Kemudian Rasulullah tolong baca Datuk Bendahara. Kemudian Rasulullah SAW menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Beliau menyampaikan risalah, menunaikan amanah dan berjihad di jalan Allah. Allahu Akbar. Dengan jihad yang sebenar-benarnya hingga kematian datang kepada beliau. Allah. Nabi tengok Nabi pegang Islam sampai ya Allah kemati. Kita minta kita jangan apa jadi kat kita pun ya Allah, kita jadi jawatan apakah CEO MIO, balik daripada London kan, balik daripada Jerman kan, aku tetap aku ada faham. Daripada student sampai dapat kerja, sampai dapat CEO. Kalau dia bertukar corak dia katok, tetap katok.
Sambung. Hingga kematian datang, dia kata kepada beliau, okey. Sementara umat manusia masuk ke dalam agama Allah dengan berbondong-bondong. Tengok Nabi usaha sampai manusia masuk di minyak ramai, betul tak? Usaha Rasulullah sampai manusia masuk ramai, okey. Semoga Allah senantiasa mencurahkan salawat dan salam kepada beliau. Salam dan memberi ganjaran yang lebih besar atas jasa beliau kepada kita. Satu Nabi Allah kata man salla alayya sallallahu bi ashar. Nabi kata mana-mana orang selawat dekat aku sekali, Allah nak selawat dekat kita 10 kali. Pasal dia datang bawa nikmat paling besar, membantu manusia daripada sesat kepada hidayah Tuhan. Ya, sambung. Ganjaran yang besar atas jasa beliau kepada kita, melebihi ganjaran yang pernah diberikannya kepada seorang Nabi kerana berjasa kepada umat. Ya. Tak kala Allah menyempurnakan agama yang dia redai untuk menjadikan agama bagi umat ini, Allah menurunkan ayat kepada Nabi-Nya dalam rangka mengingatkan beliau dan umatnya terhadap kurnianya, iaitu sebuah ayat yang Allahu akbar kabira. Ya Allah, Allah Subhanahu wa taala sekali Allah kata apa? Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Sejarah yang paling besar sekali, Nabi khutbah yang terakhir, yang sedang, yang faham. Nabi baca ayat ini menandakan inilah khutbah Nabi yang terakhir, inilah himpunan Nabi yang terakhir, inilah perjumpaan Nabi dengan sahabat terakhir, yang ramai-ramai yang paling sedap sekali dengan Nabi sama dia Abu Bakar radhiyallahu anhu. Abu Bakar dengar Nabi khutbah ayat ni, ayat mata nak meleleh. Semua sahabat tengok dia ni sasau ke apa. Tapi dia tahu, oleh kerana sayang dekat Nabi sangat-sangat, sampai dia tahu bila Nabi nak keluar daripada kota Mekah. Sampai dia tahu lapaknya Nabi. Sampai dia tahu Nabi sedih. Sampai dia tahu hari Nabi nak meninggal. Khutbah Nabi yang terakhir, khutbah Nabi yang Nabi baca ni, yang sedap cuma siapa dia? Abu Bakar radhiyallahu anhu. Abu Bakar. Al-yawma akmaltu lakum. Dia menangis tergesak-gesak. Abu Bakar radhiyallahu. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam madinah. Allah kata, al-yawm, satu peristiwa yang berlaku, ya Allah, susah kita nak jumpa. Haji pada Arafah berlaku haji akbar pada hari Jumaat, melainkan pada hari Rabu. Pasal itu setiap kali orang pulun cari Allah, pertemuan Rasulullah dapat khutbah haji yang besar sekali berlaku hari Jumaat. Orang nak pulun hari itu. Hari ini mengingatkan peristiwa Nabi SAW berkhutbah yang terakhir. Allahu Akbar. Pasal itu orang pulun, salah satunya benda ni. Nampak tak? Ini di padang Arafah pada hari Jumaat. Allahu Akbar. Dia kata, al-yawma akmaltu lakum. Hari ini Allah kata, Muhammad, agama dah lengkap. Wa atmamtu alaikum ni'mati. Satu nikmat yang paling besar sekali, nikmat agama. Yang ketiga apa dia? Yang pertamanya nikmat hidayah. Yang kedua nikmat apa dia? Nikmat hantar Rasulullah Nabi. Yang ketiga nikmat agama kita dapat. Nikmat agama Allah kata. Kita nak tahu yang mana satu agama. Allah kata, al-yawma akmaltu. Hari ini agama dah lengkap. Wa atmamtu alaikum ni'mati. Nikmatku, aku sempurna dengan apa nama agama ni. Dan Allah kata, wa raditu lakumul Islam. Aku redha agama yang Nabi bawa. Aku redha benda yang Nabi bawa, agama tu saja ya aku nak terima. Selain daripada tu, falam yaqbala minhu syai'. Aku takkan terima mana pun agama kalau sekiranya Nabi apa tabuk mai, apa jangan cerita dekat aku esok ni apa mai, apa cerita ibadah apa mansura habuk pun tak ada. Kalau yaqbala, aku takkan terima. Habuk pun tak ada. Rupa-rupanya kesemua amal ibadah hamba tak bersandarkan kepada apa yang waraditu. Aku redha agama Islam yang Nabi buat mai. Allahu Akbar. Nabi sebut atas mimbar khutbah atas tu. Ayat ini turun, dia kata, pada hari yang paling besar bagi umat Islam. Hari berkumpulnya kaum muslimin yang paling agung sekali yang dilaksanakan pada padang Arafah. Wukuf di Arafah yang bertepatan pada hari Jumaat pada masa itu. Sebagai hari raya umat Islam, dia kata setiap, dia kata pekan. Umat manusia, dia kata telah, dia kena kedatangan daripada berbagai penjuru dunia untuk melaksanakan pada masa itu. Semua manusia datang, ya Allah,
Semua manusia datang pada masa tu, ya Allah. Pasal tu kita tengok di sini, walaupun kita tengok dia cerita kat sini, Tariq bin Syihab daripada Umar bin Al-Khattab. Umar bin Al-Khattab cuma cerita saja. Faham? Cerita saja, dia cerita Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah yang tu yang ni. Tapi orang yang sedang dan menangis ayat mata terdesak-desak khutbah Nabi terakhir, Abu Bakar. Abu Bakar, Umar cuma meriwayatkan hadis. Tapi Abu Bakar sedang kata itu khutbah Nabi yang terakhir. Maka ibadat haji bersama Rasulullah SAW dan para sahabat mendengar dia kata langsung ayat ini daripada lisan beliau sallallahu alaihi wasallam, sehingga dia kata mereka mengetahui dia kata besarnya kurniaan dan nikmat yang besar daripada Allah Ta'ala. Ialah nikmat apa dia? Berupa agama. Oleh sebab tu kita boleh buat kesimpulan di sini, ada nikmat yang paling besar sekali, 3 benda saja ulama kata. Yang pertamanya nikmat hidayah yang boleh kenal iman, kita dapat iman. Nikmat yang kedua, Nabi SAW mengajak kepada kita. Yang ketiga, kita duduk atas agama keredaan Allah Ta'ala. 3 nikmat. 3 nikmat yang dia ajak dekat kita. Datuk Bendahara sambung sikit. Mana tu Ustaz? Untuk suka dalam foto mana? Para sahabat pun mengetahui bahawa Allah telah memilih mereka untuk mengibarkan dan menyebarkan panji-panji agamanya, berjuang dan berkorban di jalannya, baik dengan jiwa maupun dengan harta dan raga, dengan meneladani Rasulullah SAW. Ini pun merupakan nikmat dan kurnia dari Allah atas umat ini, iaitu kerana mereka telah membawa bendera jihad dan dakwah, menyampaikan dinullah, agama Allah di atas dasar ilmu, sehingga Islam menyebar di berbagai penjuru dunia dan cahaya Islam menerangi belahan timur dan barat bumi ini melalui perjuangan mereka. Allah SWT telah menyempurnakan agama Islam, dan Allah juga dia kata memelihara sekali bila mana, dengar sini, bila mana semua nikmat SWT, Allah bagi nikmat hidayah, nikmat Nabi dan nikmat agama. Last sekali Allah Subhanahu Wa Taala kata, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Maka ulama mengatakan inna ini Allah. Allah kata inna nahnu, sesungguhnya kami adalah Allah, nazzalna, akulah yang menurunkan Al-Quran, zikra sunnah. Zikra situ Quran dan sunnah. Terjemahan kalau ikut Ibn Katsir mengatakan inna nahnu nazzalna dzikra, aku yang turunnya Quran. Bila turunnya Quran, maka di situ juga orang yang syarah Quran, orang yang belajar dekat Nabi, maka kita kata aku turunnya Quran, aku pelihara sunnah Nabi, wa inna lahu lahafidun, dan aku tetap akan jaga. Tuhan janji Tuhan akan jaga Quran dia, dan Quran Allah sendiri janji akan jaga orang yang jaga Quran dia dan sunnah dia. Oleh sebab tu kita yang bawa sunnah Nabi ni jangan ketar, jangan bimbang, jangan takut. Kita kena pandai bijak. Di situ Tuhan akan jaga kita. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Aku yang turunnya Quran, aku yang turunkan segala-galanya, aku akan jaga bagi orang yang pemegang Al-Quran dan sunnah, aku jaga dia. Allahu Akbar kabir. Maka imam, kita tentu baca saya imam tu, Imam Muhammad bin Ibrahim Al-Wazir, hidup tahun 775 ya, lama, yes, hingga ke 840 Hijrah. ya. Dia berkata dalam kitabnya, konsekuensi dari ayat ini adalah bahawa syariat Rasulullah SAW tetap terpelihara dan sunnahnya tetap dijaga oleh Allah. Maksud ayat ni, Allah akan jaga sunnah dia. Okey, itu maksud ulama tu. Okey, baca sikit lagi. Boleh tak baca sikit lagi? Boleh tak murid-murid? Ya, sambung. Kalau siapa yang tengok pada muka ustaz, maka berdosalah dia. Terpeliharanya Al-Quran dan As-Sunnah tidak lepas dari perjuangan para sahabat Nabi SAW, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Tabi'in. Tak apa. Tabi'in radhiyallahu dalam berdakwah dan menegakkan kebenaran. Yes. Jalan yang ditempuh oleh para sahabat diikuti oleh para tabi'in dan ulama yang menetapi manhaj salafus soleh. Yang kita namakan manhaj, ingat kita akan esok ni kalau baca buku ada lagi manhaj salafus soleh, manhaj sistem salafus soleh orang dulu, sahabat, yang mana kita tengok ulama-ulama ikut nama dia sahabat, tabi'in dan tabi'in dipanggil ni semua dipanggil di kategori nama dia manhaj salafus soleh. Manhaj salafus soleh. Okey. Lepas pada tu dia jadi caca merbah dah. Dia akan jadi caca merbah. Zaman tu zaman Nabi, sahabat
tabi'in dan tabi'in selamat akidah pada masa tu. Lepas pada tu dia jadi cacam rebah campur dengan dalja. Okey, sambung. Jalan yang ditempuh oleh para sahabat diikuti oleh para ulama manhaj salaf. Mereka mengajak manusia kepada agama ini. Mereka berjihad fi sabilillah dan tampil membela al-haq, kebenaran. Mereka perintis jalan agar mudah ditempuh dan umat manusia untuk mendengar suara al-haq. Dan setiap ada ulama yang meninggal dunia, maka Allah Subhanahu wa taala menggantinya dengan generasi baru. Ini Allah janji, ya Allah. Dan setiap ada ulama yang meninggal dunia, bila ada ulama besar, ulama yang pegang kitab Allah wa sunnah Nabi SAW, mereka ni yang pegang Quran dengan sunnah Nabi, ulama besar ni mati, maka Allah janji akan menggantikan generasi baru balik. Mati mereka tetap aku akan ganti. Dan mereka adalah penerus kebaikan dan pewaris bagi generasi salafus salih. Mereka ni akan pegang sebagaimana pegang sahabat, tabi'in dan tabi'in akan wujud setiap 100 tahun. Faham tak sini? Masa ulama mengatakan dalam hadis Nabi SAW, Innallah sesungguhnya Allah yab'asu li hadhil ummah, sesungguhnya Allah akan hantar untuk ini umat. Dia kata ala raksi kullu mi'ata sana, setiap 100 tahun ada seorang mati. Dia kata kat sini, man yujaddidu halaha dinaha. Bila mana matinya dia, akan datang satu ulama yang memang akan teruskan perjuangan itu. Kita jangan bimbang dengan kematian. Oleh sebab tu bila mati kita tengok Usama bin Laden akan datang lagi, adik-beradik bapak lagi Al-Laden. Pasal janji, Allah janji bila mana mati dia kita menangis. Dia seronok dia mati macam tu. Allah pilih dia mati syahid. Kita kata sedihlah dia. Sedih dekat hang nak mati macam mana pun tak tahu. Hang nak mati darah tinggi, dia mati darah terpercik syahid. Yang mana darah yang kita mahu? Darah tinggi ke darah terpercik? Darah terpercik dibeli oleh Allah. Darah tinggi hospital yang matikan hang. Allah. Oleh sebab tu kita tengok Usama bin Laden kesiankan, kena kesiankan diri kita. Dia Allah takdirkan sampai ada jihad, sampai penghujung Allah beli nyawa dia. Kita belum tentu lagi nak serah diri pada Allah. Belum lagi kita bai'ah, ya Allah. Ya Allah aku bai'ah, ya Allah aku nak sumpah, ya Allah. Aku nak mati atas hukum. Aku nak jual diri aku untukmu, ya Allah. Subhanallah al-azim. Pasal tu kita tengok, ya Allah Tuhan, bila mana matinya ulama besar akan mai lagi. Ini akidah kita bagi tahu. Allah Subhanahu wa taala kata sesungguhnya Allah, hadis Nabi, sesungguhnya Allah akan mengutus untuk umat ini pada awal setiap 100 tahun orang dia kata mujaddid, dia kata maksud dia akan meneruskan agama Allah Taala yang akan datang. Macam ada 100 tahun dia akan mai. Kita tak sangka setup dia tumpuh mai. Pasal tu jangan kita risau bila mana hilangnya tok guru, kita tak bila tak ada dah. Ada. Kita pun tak sangka dulu tok guru. Kita tak biasa. Tiba-tiba bila dia mai baru dia pun ni. Nampak tak? Ada mungkin lebih baik pada dia pun ada. Maka yang paling penting kita teruskan berjuang. Terus yang berjuang. Oleh sebab tu maka dia kata segala puji hanya milik Allah Ta'ala yang telah dia kata menjadikan pada setiap ni, dia cakap penghujung dah. Pada setiap dia kata masa yang kosong daripada para rasul, pewaris yang terdiri daripada ulama yang berdakwah. Dia kata dia mengajak orang yang sesat. Allahu Akbar kabirah. Sambung Datuk. Mengajak orang yang sesat kepada hidayah. Mereka tabah dan sabar menghadapi bermacam-macam tentangan dan ujian untuk menghidupkan mereka yang mati hatinya dengan kitabullah dan dengan cahaya Allah Subhanahu wa taala, menjadikan terbuka mata mereka yang buta sehingga tidak sedikit dari mereka yang hatinya telah mati terbunuh oleh iblis kembali dihidupkan, dan banyak dari mereka yang sesat dan kebingungan kembali mendapat petunjuk. Dekat tu kita kembali balik pada syarah dekat sini. Dia kata kan tadi hadis yang ayat kelima ke bawah tu, hadis ini daripada Abu Hurairah, daripada sahabat Nabi nama dia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang meriwayatkan tentang, disahihkan oleh Imam Al-Hakim Saburi. Nampak dekat bawah tu? Hakim sebagaimana dia kata dinukilkan oleh Imam Munawi dalam Fathul Qadir kan. Maksudnya kitab-kitab semula kitab-kitab hadis disahihkan di bawah sekali. Kata maksud mujaddid ni secara bahasa dia kata pembarui, dia main untuk baru.
Maksudnya adalah menjelaskan sunnah. Dia mai ni, Allah buat mai kat dia untuk dia ni sebagai pemegang Al-Quran dan sunnah daripada bid'ah. Memperbanyakkan dia ilmu. Dia mai banyaknya ilmu dan memuliakan pemiliknya. Nampak tak? Dia mai untuk banyak ilmu, nak memuliakan rakyat, orang yang bernama membela sunnah dan mengikutinya, dan dia kata menghancurkan bid'ah. Dia main ni benda tak senonoh, dia akan lawan, dia kata sendiri, baik dia kata dengan lisan, dengan tulisan, pendidikan dan sebagainya. Maka kedatangan orang alim ni 100 tahun dia akan datang, bila mana mati tiba-tiba datang, rupanya dia akan meneruskan sunnah Nabi, dia akan membela bagi orang pembela kepada kitab Allah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, baca seterusnya. Langkah baik dia kata warisan mereka untuk manusia. Alangkah baik warisan mereka untuk manusia, tetapi sebaliknya sungguh buruk penerimaan sebahagian manusia terhadap warisan mereka. Faham tak? Setengah manusia pandang buruk. Okey. Para ulama itu Para ulama itu telah tampil menolak manipulasi kitabullah yang dilakukan oleh mereka yang berlebih-lebihan dan mencegah pemalsuan orang-orang yang berkecimpung dalam kebatilan, serta menolak takwil terhadap kitabullah yang diperbuat oleh orang-orang bodoh. Bila Allah akan nantak 100 tahun Mujaddid ni, bila mana suasana jadi kalang kabut, Quran diubah, orang buat gila-gila, bid'ah pelan-pelan buat gila-gila, pada masa tu dia akan datang untuk membela. Okey, oleh sebab tu ini kerja Allah Taala. Tugas kita ajak orang. Sambung. Yang mengibarkan bendera bid'ah dan melepaskan tali pengikat fitnah. Mereka adalah orang-orang yang berselisih tentang maksudnya orang penegang bendera ni, dia akan lepaskan orang ni, bukan fitnah, dia akan selesaikan tu kedatangan ulama macam tu. Okey? Dia ulama ni bukan nak menimbulkan fitnah, dia dia selesaikan masalah fitnah. Kalau ulama datang menimbulkan fitnah, dia bukan ulama, dia betul-betul dalam jahannam. Okey, sambung. Mereka adalah orang-orang yang berselisih tentang kitabullah sekaligus menyelisihinya. Mereka bersepakat untuk memisahkan diri dari kitabullah dengan membahas tentang Allah dan tentang kitabullah tanpa ilmu. Perbicaraan ni dia akan datang nanti. Apa maksud dia cakap tentang Allah, tentang kitab Allah, semua dia akan buat ke semua ni. Macam mana dia pakai kata tentang Quran, dia kata ni bukan ni Quran ni bukan makhluk, macam-macam. Sebab tu Imam Ahmad bin Hanbal kena penjara begitu lama isu berkenaan dengan Al-Quran. Okey. Lepas tu mereka menyampaikan pendapat dan ucapan yang mengandung syubhat dan membingungkan dan mengecoh orang-orang awam. Kita berselindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari fitnah orang-orang yang sesat. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah, Rabb sekalian alam, yang telah memberi kurnia berupa hidayah taufik kepada hamba-Nya, baik berupa ilmu yang bermanfaat, iman, amal soleh, maupun pemahaman yang benar-benar, dan manhaj yang hak, iaitu mengikut jejak salafus soleh. Salawat dan salam semoga sentiasa dicurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti petunjuk beliau sampai ke hari kiamat. Dengan arti kata, ini baru mukaddimah yang kita start innal hamda sampai ke akhir tadi. Nampak tak? Kita belum masuk lagi akidah. Minggu depan, insya-Allah bulan depan, berhenti sini dulu. Bulan depan ataupun kita seterusnya tarikh Ustaz akan umumkan 14 ni, muka surat 14 di atas sini. Akidah tauhid merupakan baru start. Nampak tak? Baru dia start yang tadi semua duk cakap tentang, baru duk cakap semua tak mengaji, baru mukaddimah Rasulullah saja. Mukaddimah Nabi baru. Ni barulah kita start tentang akidah. Bila sebut tentang akidah, mailah hadis. Hadis kata pada orang Yahudi berpecah pada 71 golongan. Orang Yahudi pecah pada berapa? 71 golongan. Orang Islam, orang Nasrani 72, orang Islam 23. Dengan arti kata, jangan kita rasa pelik. Manusia yang akan bawa manusia yang paling banyak sekali menyebabkan keretakan, perpecahan, ialah Islam itu sendiri. Bukan penganut itu sendiri. Ada faham? Ini sebut Islam lain pula. Faham tak? Menunjukkan umat Muhammad paling banyak sekali perpecahan. Oleh sebab itu kita jangan rasa pelik. Alah, Saudi pecah, Mesir pecah. Dah Nabi sebut.
Namun kita kena jangan tunggu pecah, kita selalunya Allah suruh wapatkan. Nampak tak? Maka Nabi SAW kata, orang Yahudi 71 berpecah. Satu golongan daripada orang Yahudi saja masuk Islam. Kita nak dengar sahabat Nabi kata, siapa ya Rasulullah? Maka Nabi kata, orang Yahudi 71 golongan akan berpecah. Satu masuk Islam bila mana puak-puak Bani Israel, orang Yahudi yang Bani Israel yang beriman dengan kitab Taurat zaman Nabi Musa, orang tu saja masuk syurga. Mai pula apa nama? Ya Rasulullah, orang Nasrani 72. Satu saja Nabi kita akan masuk. Siapa dia ya Rasulullah? Maka Nabi kata, orang yang ikut Nabi Allah Isa dengan kitab dia akan masuk ke syurga. Ya Rasulullah, maka Nabi kata, umat aku 73 lagi banyak. Umat Nabi Muhammad tu, siapa akan masuk sama-samamu ya Rasulullah? Ia akan masuk sama-sama dengan Nabi, ma'ana alaihi wa ashabi, orang ikut aku dan sahabat aku. Hadis ni insya-Allah kita akan dengar bulan depan, macam mana kita nak dengar syarah berkenaan dengan puak-puak yang masuk syurga ni macam mana. Akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi disebut Allahu akbar, mana-mana orang yang mati macam mana keadaan dia. Maka Nabi kata kulluhum finnar illa billatul wahidah. Nabi kata semua orang akan masuk neraka. Ingat, ni masalah akidah. Bila mana akidah kita sesat, kita akan masuk neraka, tak boleh masuk syurga. Tapi kalau kita ada dosa banyak, akidah kita alhamdulillah Allah, kita yakin Allah lah, kita tak syirik, kita akan masuk ke dalam syurga Allah Ta'ala. Tapi kan bila mana akidah kita pegangan kita dengan Tuhan ni longgar, kita lebih yakin benda lain berkuasa lebih pada Allah. Macam kita kadang-kadang tak sangka kita sebut ubat doktor ni aku makan lah. Secara tak langsung kita menuju kepada syirik khafi, syirik yang slow, yang sedang merosakkan hang. Sikit pun ada ruang yang hang hilang kepercayaan kepada Tuhan, maka Allah lempak sejauh-jauhnya. Faqad dal man yusyrik billah faqad dalla dalalan ba'id. Mana-mana orang yang mensyirikkan aku, man yusyrik billah faqad dalla dalalan ba'id. Syirik dengan aku, Allah akan sesatkan dan akan lencurkan dia. Sebab tu kita nak dengar hadis ni yang Nabi sebut ma'ana alaihi wa ashabi. Lepas tu Nabi tengah duduk dengan Ja'far bin Nabi duduk dengan Ja'far bin Abdullah. Tiba-tiba Nabi bangun, Nabi buat garing. Sampai Nabi kata, apa ni? Nabi kata inna hadhihi sirat mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'u khutuwat. Ikutlah jalan ni. Kita duk minta dekat Allah 17 kali lebih. Ihdinas siratal mustaqim. Kita nak dengar ayat ni, ayat berkenaan siratal mustaqim. Dan kita nak dengar lagi, ya Allah, bulan depan memang kita dah start dah akidah. Memang tajuk dia menarik sangat-sangat, ya Allah. Lepas tu habis semua ni, masuk dia cakap barulah kita masuk pengertian akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Sabar, jangan ke mana-mana. Masa lagi rancangan yang sama. Lepas tu saya akan selit dengan buku ni sikit kalau ada masa. Masa manhaj ni memang satu buku mana Imam Syafi'i, memang kita kena baca isbatlah akidah, memang kita kena baca sikit, insya-Allah. Saya kat sini dulu, yang baik daripada Allah selesai sendiri. Kita sudahi dengan tasbih kepada surat Allah subhanahu wa ta'ala, la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.